Dan kanak-kanak ini menjadi victim of the circumstances lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di episod kali ini kita masih lagi bersama dengan Datin Paduka Cik Asma Ibrahim untuk mengupas isu sekitar kanak-kanak yang terbengkalai. Orphan Care ni, kat saya tengok wawasan Orphan Care yang diletakkan di dalam website mengatakan kalau boleh kita tak nak ada Orphan Care ni. Ini memang satu perkara yang kita dah maksudnya kalau dah semua okey, betul, tak adalah. semua okey kan. Di mana silapnya ataupun di mana pembaik pula yang boleh dijalankan untuk mengurangkan lah. Okey, Orphan Care ni kita punya wawasan pertama tu untuk melihat zero baby dumping. Yes. Which itu satu matlamat saya rasa yang sangat ideal lah nak capai. Kalau dah zero baby dumping, tak perlulah ada Orphan Care kan. Yang kedua, kita ingin melihat bahawa anak-anak di institusi ni dikembalikan kepada keluarga untuk dibesarkan di dalam keluarga. Sama ada keluarga angkat ataupun fostering ataupun keluarga sendirilah. So nak kata silap tu ialah senang lah nak cakap silap, banyak isu sosial yang meningkat dan sebagainya, tapi hakikatnya kita ni cuba menyelamatkan yang dah sakit lah. Kita beri ubat kepada yang dah sakit supaya tak jadi lebih supaya teruk. tak jadi lebih teruk. Sebab ini adalah menyelamatkan nyawa. Betul. Apabila you left the baby ataupun ibu ni bersalin dalam keadaan yang tidak selamat, dan dia memberi risiko kepada dua nyawa. So kat sini kita melaksanakan one of the maqasid syariah yang penting, iaitu menyelamatkan nyawa. Walaupun ada orang kata ada, saya tahu ada orang kata tak rasa berdosa kerja tempat ni. Berdosa kerja. Ada mindset yang fikir rasa berdosa kerja tempat ni, macam menggalak orang berzina. Saya kata kita kat sini menyelamatkan nyawa, iaitu salah satu daripada maqasid utama maqasid syariah itu menyelamatkan nyawa. Yang nombor satu tu menyelamatkan nyawa. Jadi orang yang nak berzina tu dia tak pergi check lah ada tempat dia nak buang bayi ke tidak ke. Tapi pada masa yang sama, untuk mencegah, kita juga giat melakukan ceramah-ceramah mengenai pendidikan reproductive health. So kita bekerjasama dengan LPPKN, menggunakan modul LPPKN untuk kita talk to the school children, to the university student, and you'll be surprised actually every time after talk akan ada kes-kes yang refer kat kita. Every time. Almost. Kalau tidak pun kawan dia kepada kawan dia. Jadi betul, laporan Durex semalam baru ini kan menunjukkan peningkatan. Yes. Kalau tahun lepas rasanya ataupun sebelum laporan sebelum ni, kanak-kanak yang aktif secara seksual ni mungkin umur dia tinggi sikit, tapi sekarang 22 tahun ke bawah. Yes. Satu benda yang amat membimbangkan sebenarnya. Memang itu realitinya. So sementara kita nak kawal yang tu, kita kena selamatkan juga yang dah sakit ni, kena dibagi ubat lah. Saya juga tahu ada institusi lain yang ada baby hash ni. Adakah keseragaman cara bagaimana institusi lain kat mana? Kalau tak silap Yayasan Caukit ada baby hash juga. No, Yayasan Caukit tak buat baby hash. Hanya Orphan Care is the first baby hash program in Malaysia. Baby hash tu yang dia letak dekat dalam, kita ada sistem kita, the mother atau whoever yang ni boleh letak baby dekat situ. Bila dia letak, berat baby tu akan trigger the sensor, the aircon will be on, the lighting will be on, the alarm will be on. So our caregiver akan terus attend to the baby. Ada berapa pusat? Kita di Jalan Gasing satu, our HQ, and we have di Sungai Petani dan juga di JB. Lepas tu kita ada hospital KPJ yang bekerjasama dengan kita. Initially we have 7, but because of COVID, some of those area has been converted into COVID punya ni. So yang tinggal sekarang ni di Seremban, di Ipoh, di Kelantan, dan yang terkini kita ada di Hospital An-Nur, Bandar Baru Bangi. We have the hatch. Yes. Itu memang sistem design by Orphan Care. Adakah maklumat mengenai baby hash ni diwar-warkan melalui our media sosial, our website. Kita juga sering keluar artikel. Kalau boleh kongsikan negeri mana ataupun hash yang mana yang paling aktif. Sering PJ lah.
PJ. Tapi sekarang ni more walk-in cases. Kalau dulu mungkin mereka takut Stigma. nak lindung identiti diri. They put the baby there. Daripada 481 saya sebut tadi, baby that comes from hatch is only about 80 macam tu, 81 ke macam tu. The rest, the birth 400 tu secara sukarela datang banyak. Dan that is good sebab bila kita tahu identiti birth mom dia, kita dapat selesaikan masalah kewarganegaraannya. Jadi tak ada isu. Memang kadang-kadang kita cuba pujuk juga. Kadang-kadang ada yang call nak cakap nak letak hatch, dia nak make sure that ada orang ambil baby dia ke apa, dia bagi macam indication time dia. Dia nak datang ke malam ke apa kan, kita kata anytime you can come, tapi kita cubalah pujuk dia kalau boleh datanglah bagi your identity supaya anak ni boleh dibuat surat beranak. Tidaklah hanging dia jadi stateless, walaupun bila dah dibuat pengangkatan tu akhirnya dia boleh dapat kerakyatan tu, tetapi dia akan mengambil masa yang lama lah. Mungkin saya berpindahlah topik daripada tadi. Sebentar tadi kita banyak bercerita tentang bayi yang terbengkalai. Kalau kita masuk pula kepada kanak-kanak jalanan. Datin juga lama di YKN kan. Setahun 4 bulan lah. Setahun 4 bulan. Tak adalah lama sangat. Tapi adalah pengalaman. Berapa peratus mungkin bilangan kanak-kanak? Saya tak adalah statistik bilangan kanak-kanak tu. Sebab masa di YKN kita mengendalikan gelandangan. Dan ada kes-kes gelandangan ni yang datang bersama anak. So bila dia datang bersama anak tu, memang kita akan tempatkan dia sekali dengan ibu dia lah. Tapi kanak-kanak jalanan ni pun ramai juga. Macam contohnya kalau kita turun di Chowkit kan, kita akan bertemu lah dengan kanak-kanak jalanan ni, kerana ibu bapa mereka berkeliaran berada di situ lah. Dan mereka ni berkeliaran sampai 11 pukul 12 malam tak balik lagi. Saya pernah jumpa sekelompok kanak-kanak ni pukul 12 malam duduk dengan adiknya, 3-4 beradik duduk dalam stroller. Seorang yang abang dia tunggu, saya tanya, ni tunggu apa dek? Tunggu kakak mana? Kakak pergi ambil makanan. Dia begitu, itulah kehidupan mereka. Dan tinggal kat mana, dia kata dia tunjuklah one of the bilik-bilik kat Chowkit tu yang mereka sewa. Dan mereka ni kebanyakannya warga Chowkit ni lah. Dan kita kena faham ya, kadang mereka ni bekerja macam mungkin keluarga dia bekerja cuci pinggan kat Chowkit. Pada ketika itu ni sebelum PKP lah, dia dapat gaji harian. Gaji harian RM30 sehari. Dia nak sewa bilik tu pun harian RM30 sehari. Jadi apa dia orang buat, mungkin 3 keluarga ni dia berkongsi bilik ni pun tak boleh masak, tak boleh apa, dia gilir-gilir from this time to this time, set family A, this time ni. Jadi dia dapatlah bayar RM10 seorang sehari. So itulah kehidupan mereka. Dan mereka mengharapkan makanan daripada apabila diberi tempat agihan makanan tu, itulah dia mendapat makanan. Jadi pada mereka ni kehidupan ni satu yang sangat sukar lah. Walaupun dia berada di tengah-tengah bandaraya, dia langut atas kan, dia nampak train lalu, dia nampak semua, tapi dia tak tahu macam mana nak pergi ke tempat train tu pun. Dia tak tahu ni ambil kita ni ke mana perginya. Mereka hanya berlegar di bawah-bawah tu. Dan seringkali dia orang juga mengutip kotak-kotak untuk di-recycle. Itulah untuk aktiviti. Dapatkan duit. Ya. Dan mereka ini sangat terdedah kepada risiko kejadian-kejadian jenayah, pendadah, especially pelacuran dan kes-kes mencuri dan sebagainya lah. Jadi anak-anak ni bagaimana? Dibela ataupun di kawasan Chowkit ada banyak NGO yang membuat kerja-kerja situ, membuat pengkhususan tertentu. Contohnya buku jalanan Chowkit yang digerakkan oleh Cikgu Ayu, Teacher Ayu. Saya rasa itu satu projek yang sangat baik, di mana dia mengambil anak-anak ni untuk diberikan pendidikan. Dan most of these anak-anak adalah stateless, yang tidak ada kewarganegaraan. Dia orang tak boleh pergi sekolah. So Cikgu Ayu mendidik mereka sehingga mereka mendapat pendidikan yang baik untuk mereka menjadi manusia yang bermanfaat lah. Dan ada juga sekolah kerajaan, sekolah jalinan kasih di situ. Sekolah jalinan kasih ni bukan macam sekolah biasa lah.
Kadang-kadang anak-anak ni datang lambat lah sebab dia malam tak tahu pukul berapa dia tidur. Kadang-kadang cikgu kena pergi cari dia kat rumah lah. And then mereka belajar pun berbeza lah daripada anak-anak kita. Sometimes dia learn skill. Tapi sekolah buku jalanan Chowkit ni dia mendidik anak-anak tu dengan sangat terurus, saya tengok. Sistematik lah. Ya, very systematic. Dan kita juga ada program-program macam street mengaji yang mengajar anak-anak ni mengaji. Dan dari situ juga dari anak-anak tu kita mendekati keluarga. Dan mereka mendapati keluarga tu, ada keluarga tu yang kadang-kadang tidak berkahwin dengan sah apa semua, dikahwinkan dan sebagainya lah. So ini adalah masalah-masalah sosial yang berlega di kawasan bandar ni. Betul. Dan kanak-kanak ini menjadi victim of the circumstances lah. Dan bila perkahwinan itu pun tidak teratur, masalah kewarganegaraan, masalah IC dan sebagainya, itu semua dia berkait-kait lah. Saya melompat kembali ke orphan care tadi ya. Sejak 2008 hingga sekarang 2020 kan, pasti ada anak-anak yang telah dewasa ataupun mungkin tak besar, dia teenager kan. Dalam berapa tahun? Kita 2008 sampai sekarang berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Ada tak best practice, bukanlah nak kata best practice, kanak-kanak yang besar ni kita lihat kembali kemenjadian mereka setelah diintegrasikan dalam keluarga? Yang itu tadi yang babies kan yang ni, yang integrasi keluarga ni itu dalam integrasi keluarga ni lain sikitlah program dia. Maknanya kita mengambil anak-anak yang daripada rumah-rumah kanak-kanak ni diintegrasi kepada keluarga dan kita bantu mereka. Normally kita akan buat care plan untuk dia dalam 2 tahun dan lepas tu kita review lah. Berapa ramai tu? So far kita dah integrate 45 ahli keluarga lah, maknanya keluarga dan anak-anak. Dan kita juga ada menggunakan strategi lain juga sekarang ini, di mana kita membantu keluarga-keluarga yang kita rasa berisiko tinggi untuk menghantar anak-anak ke rumah anak yatim. Maknanya mencegah sebelum terjadi. Yes, so buat masa ni kita ada 8 keluarga bawah penjagaan kita, termasuklah beberapa keluarga yang anak yatim COVID. Yang that means dia memang dah tak ada siapa jaga, bapak dia disown dah, bagai yang meninggal. Jadi itu kan yang berisiko untuk dihantar. Betul. Jadi kita buat. Jadi itu 2 kes yang berbeza lah. Jadi yang anak-anak ini yang kita beri pengangkatan dari baby ni, maknanya mereka sekitar usia dalam 12-13 tahun lah sekarang. Dan mereka ni kita dulu sebelum COVID kita ada membuat gathering lah. Dan untuk bertemu dengan keluarga-keluarga ni. Dan Alhamdulillah kita nampak mereka ni dibesarkan dalam suasana yang sangat sihat lah. Alhamdulillah ya. Dan satu lagi, orphan care juga buat older children adoption. Maknanya anak-anak di institusi kanak-kanak ni, rumah kanak-kanak ni yang bersedia untuk dibuat pengangkatan, kita matchkan dengan keluarga yang bersedia untuk ambil anak angkat yang lebih dewasa. Tapi semua melalui proses persediaan, proses counselling dan sebagainya. In our work, we need a lot of counselling work lah. Adakah orphan care institusi pertama yang melaksanakan usaha sebegini? Hatch, ya. Kalau yang older children adoption mungkin ada 1-2 NGO lain kot, saya tak berapa pasti. Tapi jarang-jarang kita dengar. Sebab itu pun satu usaha mengeluarkan kanak-kanak daripada institusi lah. We have done about 25 cases older children yang kita padankan dengan keluarga. Dan kita kena faham ya, cabarannya lebih besar for older children because mereka telah membesar di institusi. Lebih lama. Suasananya berbeza. Malahan kita nak latih dia, nak memanggil ayah ibu pun, it become a very awkward situation pada dia. Kalau dekat institusi contohnya makanan tu kan everybody get dia punya portion. Tapi bila dia masuk dalam keluarga, tiba-tiba dia dapat bilik sendiri. Dia boleh buat pilihan. Dia boleh makan apa yang dia nak. Kadang-kadang ada kes yang dia ambil botol cookies, dia bawa masuk bilik dia. Sebab dia takut kalau dekat seperti di institusi kan dia pernah berebut. So a lot of adjustment. That's why kita perlu menyediakan keluarga angkat ni dengan semua senario ini. Tapi ada kes
bila kita buat training tu kita panggil lah kes lama-lama yang ni, dan kes yang berjaya banyak alhamdulillah. Baru ni kita buat training satu keluarga ni, dia ambil angkat anak dia berjaya sampai masuk universiti, dijaga dengan baik kan. Dan lepas tu dia ada pula anak angkat yang lain. Bila older children ni kita bagi kepada keluarga yang mungkin dia dah ada anak angkat lain, dia nak ambil anak angkat lagi dan sebagainya lah, macam tu. Bukan yang for babies ni kita hanya bagi pada keluarga yang memang tak ada anak. So itulah maknanya kita tak boleh menyelesaikan semua masalah. Betul. Tetapi ada usaha kecil. Apa yang kita boleh bantu, kita cuba supaya memberi peluang kepada anak-anak ini untuk dibesarkan di dalam kasih sayang keluarga. Cadangan Datin Paduka terhadap apakah polisi ataupun peranan kerajaan yang boleh ditambah baik supaya lebih ramai kanak-kanak ini mendapat kasih sayang keluarga? Polisi ni sebenarnya Orphan Care telah juga mengusahakan advokasi supaya kita beralih daripada penjagaan di institusi kepada penjagaan kepada keluarga, berasaskan keluarga. Pindaan kepada kanak-kanak itu telah dibuat 2016 tak silap saya, atas usaha Orphan Care juga. Tetapi pelaksanaannya sangat lambat dan saya lihat kurang kesungguhan lah untuk kita beri perhatian kepada perkara ini. Apa bentuk polisi? Sebagai contohnya, kalau kita tengok di negara-negara lain, tidak ada rumah-rumah anak yatim macam kita ni yang kat Malaysia ni, terlampau banyak rumah anak yatim. Dan tidak diregulasikan. Tidak diregulasikan secara betul. Sebab tu berlaku penderaan, berlaku sexual assault dan sebagainya di rumah anak-anak yatim. Tapi orang ramai merasakan dia melakukan kebaikan apabila dia menderma ke rumah anak yatim. Betul. Itu satu mindset yang nak kena betulkan. Kita tak katalah semua rumah anak yatim ni tak baik. Ada rumah-rumah jaga anak yatim ni yang memang baik dan teratur. Tapi that is not the best option lah untuk anak-anak ini. Kalau kita tengok Rasulullah SAW bila bercakap dengan mengenai anak yatim, itu seperti dua jari tu kan. Anak-anak yatim ni sepatutnya dijaga oleh siapa? Kalau ibu bapa dia tak ada dah menjadi yatim piatu, kan dia ada waris-waris yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga dia. Bukan kata anak dia yatim kita pergi hantar ustaz ada rumah anak yatim lah, ustaz jaga ni. That is not supposed to be the way. Sebab tu di negara-negara Arab pun mana ada rumah anak yatim yang menjaga anak yatim anak sampai 18 tahun. Tetapi di Malaysia ni dia jadi macam satu insentif pula, insentif untuk mengutip derma untuk bantuan di rumah anak yatim, when that is not the best environment untuk anak-anak ni membesar. So usaha-usaha ke arah ini memerlukan satu polisi dan ketegasan daripada pihak kerajaan. Dan juga kita tahu rumah-rumah anak yatim juga ada yang mendapat bantuan daripada JKM based on berapa kepala anak yang dia jaga, berapa bilangan yang dia jaga. Jadi in a way that policy sendiri menggalakkan dan dia contradict dengan polisi family based care. So itu yang saya kata, kesungguhan untuk melaksanakan polisi itu yang perlu dilihat. Walaupun memang ada certain case tu memang tak dapat nak diintegrasikan sebab keluarga yang abusive dan sebagainya. Okay, we take note of that. Tapi ada juga option lain untuk mungkin memberi pengangkatan ataupun fostering. Fostering untuk dijaga untuk tempoh yang jangka pendek kan, 2 years ke. Beza ya pengangkatan dan fostering. Fostering untuk jangka masa yang pendek. Pengangkatan dia memang ikut prosedur dia. Dia boleh membuat seperti anak angkat lah. Jadi perlu tambah baik polisi regulasikan rumah-rumah anak yatim ni secara sistematik. Tidaklah berlaku kes-kes penderaan seperti kes Bella kan. Benar. Siapa yang monitor? Siapa yang bagi? Dan juga kadang-kadang yang menjaga ni pun, adakah mereka ni qualified people? Betul. Adakah mereka hire the right people with social worker background untuk menjaga kumpulan-kumpulan yang memerlukan perhatian ni kan, yang ada certain skill set. Walaupun tadi permulaan Hakimah kata saya not trained as social worker, but I don't work in handling them. Saya lebih pada peringkat pengurusan kan. Dan juga saya juga on the ground lah. Saya dapat memahami juga
proses-proses penilaian dan sebagainya lah. Jadi mungkinlah kalau take home message untuk penonton yang menonton siri ini kan, kita sebagai anggota masyarakat yang melihat rumah anak yatim, apakah pandangan ataupun tasawur yang perlu kita ada yang sepatutnya? Sepatutnya kita cubalah menyelami kes anak-anak itu dan tengok macam mana dapat diusahakan untuk mereka ni diintegrasikan. Ada proses, kalau di orphan care kita ada SOP-nya yang ada 5 steps lah yang perlu dibuat untuk proses integrasi ni. Bukan main pilih-pilih you pergi sini tidak. You kena sediakan kanak-kanak itu mindset dia untuk kembali ke keluarga. You kena sediakan keluarga dia. Lepas tu you kena buat care plan untuk keluarga dia. Jadi memerlukan usaha ni. So adalah lebih baik kita membantu anak ini membesar di keluarga dia dan bantu keluarga tu lah. Kalau keluarga tu susah, kalau atas sebab kemiskinan, kita bantu. Dan anak-anak ni bukan untuk disimpan di institusi sehingga mereka besar, sebab mereka hilang hidup berkeluarga itu pada usia yang muda. Bila dia tak melalui proses kehidupan berkeluarga, besok bila dia berkeluarga pun dia tak faham, tak tahu kasih sayang keluarga tu macam mana. Benar. Tadi kan institusi diintegrasikan kembali ke dalam keluarga. Berapa ramai yang keluarga asal, berapa ramai yang keluarga? Saya tak ingat lah breakdown tu. Tapi memang ada beza lah. Ada. Yang untuk pengangkatan itulah older children itulah. Yang itu kita ada about 25 children yang kita telah buat ni. Yang dalam 45 tu saya tak ingat exactly how many families, tapi itu keluarga asal. Mungkin Datin Paduka boleh komen sikit apakah yang bentuk pendidikan lain yang masyarakat misalnya ataupun pihak berkuasa setempat boleh berikan kepada masyarakat untuk memberi kesedaran terhadap isu penjagaan anak yatim yang sebenarnya ini. Kita kena balik kepada apa yang diajar oleh agama lah, iaitu anak yatim ni perlu dijaga oleh keluarga terdekat. Tanggungjawab tu tak boleh lepas lah. Sama ada balik kepada datuk dia ataupun bapa saudara dia. Itu semua. Sebab itu Islam dah susun dah semua tu. Kan? Benar. Mana ada dikata pergi hantar ke rumah anak yatim. Dan kalau kita pergi negara Arab pun tak ada rumah anak yatim. Kalau ada pun untuk transit, iaitu yang kita kata small group. Small group home. Maknanya untuk sementara, penjagaan sementara. Mungkin katalah keluarga tu ada masalah penderaan, so diselamatkan untuk penjagaan sementara. Bukan untuk dibesarkan sepenuhnya ke dalam institusi. Sebab dibesarkan di rumah anak yatim ni a lot of bad effect on them. Mereka pergi sekolah pun kata ni budak ni daripada rumah anak yatim tu. Jadi dia tahu ni budak kadang kawan ejek tak ada mak bapak. Dan dia pun tengok kat sekolah orang lain ada mak dia ambil balik sekolah, bapak dia ambil. So macam mana perasaan anak ini? Kan? Benar. Baiklah Datin Paduka, mungkin kita dah sampai kepada penghujung rancangan kita. Mungkin soalan terakhir saya lah. Kita ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita tahun ni berapa ya? 65 tahun. Lagi 35 tahun kita 100 tahun merdeka Malaysia. Apa pandangan Datin? Bagaimana Malaysia ni pada ketika usianya 100 tahun nanti? 100 tahun. Okey. Itu soalan tu banyak cara nak jawab. Kalau kita lihat Malaysia telah berkembang daripada pertama kita pernah dijajah dan kita telah bebas, kita telah merdeka. Lepas tu negara kita telah melalui berbagai proses pembangunan daripada negara pertanian, kita dah transform menjadi negara perindustrian. Perindustrian sekarang ni kita masuk ke era teknologi, digital dan sebagainya. So saya melihat bahawa Malaysia at one time was progressing very well. Tetapi disebabkan oleh pemimpin yang diamanah itu along the way, pengamalan rasuah yang berleluasa, jadi penyalahgunaan kuasa. Jadi hari ini kita melihat bahawa Malaysia go back
negara Going kita down the going slope, down kan? the slope. Yes, instead of membangun, sehingga kita pernah satu ketika digelar sebagai Asian Tiger, negara serantau, takut kepada kita, people look up to invest in our country. Tetapi sekarang ni even Vietnam pun dah boleh potong kita, Filipin pun akan potong Malaysia. So kalau dalam keadaan ini diteruskan, saya rasa 100 tahun lagi kita akan bergerak ke belakang, bukan gerak ke hadapan. Jadi dalam bulan kemerdekaan ni, kita kena berfikir memerdekakan pemikiran kita supaya kita boleh merdekakan diri kita daripada pemimpin yang rasuah, yang salah guna kuasa, dan juga pemimpin yang tidak kompeten dalam mentadbir negara. Kalau correction tersebut ataupun pembetulan tersebut tidak dilakukan sekarang, sebab kita ni pun diambang PRU 15, jadi kalau rakyat Malaysia tidak membuat pembetulan sekarang, saya rasa negara kita tidak merdeka sebenarnya. Kita masih dijajah pemikiran pemimpin rasuah, korup dan penyalahgunaan kuasa, dan Malaysia akan gerak ke belakang. Dan so this is a very critical point untuk rakyat Malaysia membuat pilihan yang betul dan menunaikan tanggungjawab tersebut. Jangan ingat kita tak perlu ambil tahu hal-hal politik negara, sebab setiap keputusan yang dibuat oleh orang politik akan mengesani kehidupan kita, sehinggalah berapa gaji kita nak dapat pun sebenarnya berkaitan dengan dasar dan polisi yang ditetapkan oleh orang politik. So jangan kata kita dah senang, kita rasa hidup kita tidak terkesan, tetapi sebenarnya kalau kita tidak menentukan kepimpinan negara yang betul, ia akan mengesani setiap kehidupan rakyat. Dan saya rasa berbalik kepada yang Datin Paduka sebut tadi, usaha yang kita nak mainkan supaya kanak-kanak yang terbengkalai ini terbela. Yes, dan juga memerlukan pembentukan polisi dan dasar, dan perlu dilaksanakan oleh orang yang kompeten, yang tahu apa dia nak buat. Menteri-menteri bukan hanya yang duduk memanaskan kerusi sahajalah. Saya rasa itu sangat obvious lah pada hari ini, dan saya pun merasa sangat kecewa lah dengan situasi yang ada sekarang. Tapi saya percaya harapan masih ada, cuma rakyat Malaysia kena menunaikan tanggungjawab tersebut. Dan mungkin usaha keras secara bersama-sama. Betul. Yes, kita kena bersama-sama membetulkan keadaan tersebut. Khususnya kaum wanita lah. Benar. Sebab wanita lebih kurang 50%. Kita ni pengundi wanita dan ni 50-50. Tapi wanita 50% ni mempunyai kuasa mempengaruhi yang 50% yang lain. Benar. Jadi, dan mendidik ratusan yang tidak ada dalam tu. Kita perlu mendidik yang 50% lagi ni. So pada saya pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik, yang tidak ada track record penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Itu penting untuk kita membela agama, bangsa dan negara kita. Baiklah, terima kasih banyak Datin Paduka. Sama. Satu sembang santai yang sangat menginspirasikan saya. Semoga sahabat-sahabat juga mendapat inspirasi. Baiklah, itu sahaja daripada kami berdua pada hari ini. Semoga kita terus bersama-sama berusaha keras untuk menjadikan Malaysia negara yang maju dan membela nasib anak-anak. Sayangi dan lindungi anak-anak Malaysia. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.